Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan. InsyaAllah kali ini yang kali ketiga kalau tak silap saya minggu ni kita telah mulakan tazkirah kita. Dan yang mana kalau kita lihat waktu COVID ini kita disekat oleh berbagai-bagai perkara yang mana normal kita pun hidup kita bertukar corak. Alhamdulillah ada kebaikan di situ. Semoga Allah mengangkat wabak ini dan hilangkan wabak ini di Singapura dan seluruh dunia dan kita balik normal dengan kehidupan kita. Ini adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga ujian ini yang mana terkena COVID dan meninggal mereka dapat syahid atau boleh katakan mendapat syahid di sisi Allah SWT, yang mana kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan daripada sakit COVID ini atau virus COVID ini dan kita dapat melaksanakan amalan ibadah kita dengan sedia kala dan kita doa kepada Allah semoga COVID ini akan dihilangkan di dunia insya-Allah. Insya-Allah hari ini tazkirah kami atau saya akan dibawa. Kita masih lagi, kita akan mengupaskan sedikit sebanyak tentang berbakti kepada orang tua dan menghubungkan sedikit silaturahim di antara saudara dan kerabat. Yang mana kita masih lagi alhamdulillah yang masih ada orang tua, kita bersyukur kerana Allah telah beri panjang umur mereka dan kita boleh berbakti kepada mereka. Yang mana dah tiada orang tuanya, bukan kita berputus asa, ya Allah aku tak boleh berbakti pada orang tua aku. Actually boleh juga kita berbakti kepada orang tua kita apabila telah pergi. Kita sebab tu dalam hadis kita tahu hadis yang masyhur dan biasa kita gunakan doa anak yang soleh atau amal ibadah anak yang soleh akan menyelamatkan ibu bapanya daripada diseksa ataupun terus termasuk dari golongan orang tidak baik. Tapi dengan berkat doa yang soleh dan kita berada di masjid rumah Allah ni, kita solat bersama berjemaah, itu salah satu amalan kita niatkan atau segala amalan kehidupan kita niatkan, ya Allah kalaulah amalan aku dibaik di situ untuk aku, hadiahkanlah amalan ini pahalanya kepada ibu bapa kita. Ada orang tanya, Ustaz kalau saya dah hadiahkan amalan ni saya tak dapat amalan? Ada, di sisi Allah ada. Kita buat baik, kita ada amalan dan kita niatkan segala amalan baik kita sedekahkan kepada mak bapak kita yang telah pergi meninggal kita. Kerana sebab tu dia, anak yang soleh tu dia kata. Jadi kita alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk duduk bersama mendengar tazkirah pada solat zuhur ini dan ramai lagi kawan-kawan kita yang tak diberi kesempatan apabila solat mereka ada urusan yang Allah telah berikan kepada mereka, tapi kita alhamdulillah diberi oleh Allah peluang untuk sama-sama kita mendengar tazkirah pada hari ini dan semoga dengan berkat kita duduk mendengar tazkirah sedikit taman-taman syurga dan dikatakan kita dapatlah niatkan agar amalan kita ini diberikan kepada ibu bapa kita dan kita menjadi anak yang soleh insya-Allah. Insya-Allah dalam hadis yang saya nak kupas daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala aqbala rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka ala hijrah wa jihad abtaghi al-ajra min Allah qala fahal laka min waladika ahadun hayyun qala na'am bal khilahuma qala fabtaghi ajra min Allah ta'ala qala na'am qala farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma muttafaqun alaih. Wa hadha lafzul Muslim wa fi riwayah lahuma jaa rajulun fasta'zanu fil jihad qala ahayyu waliduka qala na'am qala fa fihima fajahid. Hadis ni kalau kita lihat yang mana daripada Abdullah bin Ibnu Amr bin As dan dia berkata telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, maknanya orang ni datang kepada Rasulullah dan bertanya, apa dia kata? Ya Rasulullah, saya berbaiat kepada anda atau saya berbaiat kepada anda dan Islam dan untuk berhijrah dan berjihad. Demi apa? Orang hijrah dan jihad selalu demi mencari keredaan Allah, pahala Allah. Yalah, betul orang berjihad, jihad. Sekarang pun kita tak sedang berjihad. Kita mencari nafkah keluarga pun dikatakan berjihad.
Bukan setakat kita berjihad fisabilillah, ini pun kira jihad kita di dalam urusan dunia kita. Jadi itu pun salah satu jihad. Janganlah kita malas untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ada orang malas, tak apalah, macam mana nak kerja, tulang-tulang semua dah retak, saya ni apa, tak kuat. Padahal umur dia 20 lebih tahun kan, 30 lebih tahun masih kuat, tapi kita tak kuat. Itu malas. Okay? Tapi kita lihat hadis dua-dua masih hidup. Bukan mak ada, apa dua masih ada. Ada orang ada mak, ayah dah meninggal. Ada orang ayah dah meninggal, mak masih ada. Atau mak dah meninggal, ayah ada. Tapi dia kata kepada Rasulullah, dua-dua masih ada. Maka beliau Rasulullah bersabda, kamu mencari pahala atau keridaan Allah? Ya, saya nak cari pahala dan keridaan Allah kerana nak berjihad pada Allah. Maka Rasulullah berkata, dia kata ya, dan Rasulullah bersabda lagi, kalau begitu kau pulanglah. Engkau baliklah dulu. Okey. Engkau balik dulu, kau uruskan dua bapa engkau dulu, perbaiki hubungan dia dan perbaiki pelayan dia baik-baik. Tanggungjawab engkau mainkan peranan. Dan makna engkau dah kira dah berjihadlah fisabilillah. Nampak macam gitu. Jadi kita lihat ni peluang kita, mak bapak ada, kita masih beri peluang untuk mendapat syurga Allah. Orang berjihad untuk apa? Untuk mati syahid kan? Syahid maknanya apa? Terus ke syurga kan? Tanpa hisap. Ada orang tu dia kena hisap dulu baru masuk syurga. Tapi kalau kita berjihad fisabilillah kerana Allah, terus tidak ada hisap. Direct. Sebab tu kalau orang jihad dia tak ni dengan baju-baju dia, dengan baju perang dia tu dia kebumikan. Solatkan dia kebumikan. Dia tak payah nak mandikan. Macam itu dia punya apa di sisi Allah amatlah berharga atau besar di sisi Allah. Tapi sekarang kalau kita kata nak jihad, tak apalah, awak jihad dululah. Saya nanti dulu. Kerana iman kita tak macam iman-iman orang-orang yang menegakkan kalimah Allah waktu bila kalimah Allah tu terang naik. Tapi insya-Allah jihad kita lain pula. Kita berjihad untuk mencari nafkah pada keluarga dan membakti pada Allah pun salah satu jihad. Jadi kata Rasulullah pada sahabat tu, baliklah dulu. Mak bapak kau masih ada. Kau berbaktilah. Kau servelah mak bapak kau. Kau buatlah apa yang baik untuk mak bapak kau. Insya-Allah itulah dikatakan jihad kamu. Maknanya tak payah nak pergi perang. Nampak pergi perang senang? Tidak, tak semudah yang terlihat. Dulunya perang pakai pedang. Sekarang pakai bom lah, pakai ni kan. Dulu tak ada, dulu pakai pedang dengan fizikal. Perang. Lawan, lari, terkejar, betul tak? Penat kan? Kalau siapa pernah masuk jadi sukarelawan korban kambing. Siapa pernah? Dia tahu. Tak, kambingnya 1 ekor kambing masih kuat. Masuk je 2 ekor dah tangan dah lengur. Masuk 3 ekor tak tahu apa. Kalau 150 ekor tak tahu macam mana. Tapi ini berjihad, kita melawan musuh dengan beribu musuh. Itu dululah zaman Rasulullah SAW. Okay? Jadi kenapa dikatakan Rasulullah suruh balik? Sebab di situ di ibu bapa kamu berbakti kepada bapa kamu tu adalah jihad juga. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat Allah berfirman, sebab tu ibu bapa kita tu amatlah tinggi di sisi Allah SWT. Murka dia, Allah murka dengan kita. Redha mak bapak, redha Allah. Sebab tu kalau selagi ada mak bapak, kita nak buat something, nak buat sesuatu, kita minta izin. Minta dia, Allah, mak bapak, telefon, Pak, Mak, saya nak buat something ni, doakan saya. Okay? Kerana doa mak bapak tu mustajab. Kerana kejayaan kita dalam hidup tu bukan kepandaian kita. Kerana berkat doa mak bapak kita. Satu ustaz di Malaysia, saya dengar lagi waktu syarahan dia. Orang puji dia, ustaz, alhamdulillah ustaz dah masyhur. Ustaz jadi ustaz begini. Ustaz cakap apa? Jangan puji saya. Kalau nak puji saya, pujilah ayah ibu saya. Kerana mereka lah aku jadi macam gini. Kalau nak tengok kejayaan orang tu, bukan kejayaan anak dia tu. Kejayaan mak bapak dia. Kerana mak bapak dia mendidik dia menjadi orang yang berguna di sisi masyarakat. Kalau nak tengok kita macam mana? Tengok nanti macam mana kita tengok anak kita pula. Macam itu. Okay? Jadi makna kita nak berjaya, kita tengok anak kita. Kalau anak kita berjaya, alhamdulillah,
Kita selalu berdoa kepada Allah. Betul tak? Ada tak orang mak bapak sini doakan untuk kehancuran anak dia? Tidak ada. Walaupun anak dia sejahat-jahat mana. Okay? Keluar masuk penjara ke, memang kaki gangster, memang buat maksiat, main. Tapi mak bapak dia tak akan doakan anak kecelakaan kepada anak dia. Okay? Jadi kita lihat begitu. Dia akan doa kebaikan untuk anak dia. Jadi kejayaan, kata ustaz tu, kejayaan saya ni kejayaan mak bapak saya, bukan saya. Kalau awak nak tengok kejayaan saya, tengok nanti anak saya macam mana. Kita lihat begitu. Jadi kita lihat pengorbanan mak bapak tu amatlah dihargai di sisi Allah. Karena Allah kata apa? Dalam Quran kalau kita lihat, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dalam ayat ni Allah kata, hendaklah kamu sembah kepada aku, jangan sembah selain pada aku. Kata Allah. Maknanya dia, Allah suruh kita sembah tu maknanya pada Allah. Dalam ayat ni dia letas wabil walidaini, dan berbaiklah kamu kepada mak bapak kamu. Maknanya lepas sembah Allah tu buat baik pada mak bapak. Maknanya sembah Allah tu wajib. Betul tak? Buat baik pada mak bapak tu wajib. Jadi dia tidak ada pisah kat situ. Nampak? Dia tak cakap sembah Allah lepas tu pergi jalan-jalan baru sembah mak bapak. Tidak. Atau sembah Allah lepas tu dia kata zakat lepas tu mak bapak. Tidak. Dia kata sembah Allah dan berbaik kepada mak bapak. Maknanya kewajipan tu sama juga. Kita kena berbakti kepada mak bapak kita. Okey? Imma yablughanna indakal kibra. Kalau lah mereka waktu kecil kita, dia jaga kita, dia menjayakan kita, dia tukar lamping kita, dia buat apa maslahat untuk kita sampailah kita besar, dia pun dah tua. Kan al-kibar ni tua lah daripada kalangan mereka. Ataupun jangan kamu cakap bila mereka dah tua, oh busuklah bapak aku ni, kencing sembarang. Jangan. Kita kena serve dia. Kalau dia dah tak kuat, ada kadang-kadang dah tua makin dia buat ragam. Kan? Mak bapak ni dah tua ni macam-macam. Ini salah satu cubaan kita. Kita kena sabar. Sebagai anak kena sabar. Tak kisah mak bapak kita ke, mak bapak mentua kita ke, sama. Di sisi Allah darjat dia sama. Tidak ada beza. Oh, this one is not my mother, is my father-in-law, mother. Tidak. Selagi kita dah engage dengan atau dah kahwin dengan isteri kita, itu jadi mak bapak kita. Sebab air semayang tak batal dengan mak kita, mak mentua kita. Dengan perempuan dengan bapak mentua dia pun tak sembatal dia semayang. Okay, dia tak boleh kahwin pun. Mana boleh kahwin? Kalau dia cerai pun tak boleh kahwin juga dengan bapak dia. Mana boleh? Nak panggil dia macam mana kan? Jadi maknanya, kalau mak kita dengan bapak kita, martabat dia sama. Mak bapak mentua dengan bapak kita sama. Tidak boleh beza-bezakan. Okay? Jadi kita kena serve macam mana kalau mereka dah tua, dah tak kuat. Saya kadang pernah tanya pengantin. Kalau saya kadang kongsi dengan pengantin, saya cakap dengan dia, kalau suami, isteri syurga di bawah tapak kaki suami. Betul tak? Betul lah, itu hadis Rasulullah SAW. Okay? Suami pula, laki pula, syurga di mana? Di bawah tapak kaki ibu bapa dia, betul tak? Yelah, ibu atau ibu bapa dia samalah. Kalaulah letak mak bapak dia tak ada, mak bapak suami tak ada, mana syurga awak? Dia terbingung-bingung, mana entah Ustaz, mana syurga saya? Saya cakap, kalau awak dah kahwin, syurga dia bawah tapak kaki mak mertua awak lah. Awak kena berbakti dengan dia. Itu untuk last resort, awak kena berbakti dengan dia selagi dia masih ada. Jadi kita jangan sangka mak bapak mertua tu bukan mak bapak kita. Silap tu. Itu silap anak-anak. Tak tahulah kalau maybe dia kurang belajar fardu ain kan. Jadi itu mak bapak kita. Sebab tu kalau dia dah tua, dia dah tak kuat, jangan kita herdik dia. Wala taqul lahum uff. Mak ni betul lah kencing sembarang, bapak ni berak sembarang. Kita kena bersihkan. Dia jadi macam budak-budak balik. Kerana dia tak kuat, dia mengharapkan kita. Okey. Wala tanharhuma, jangan makan maki hamun dia. Jangan cakap je. Allah mak ni sibuk. Allah tak boleh. Allah pak tak boleh. Ataupun kita tengking dia tak boleh. Wa qul lahum qawlan karima. Maka berkata-katalah dengan mereka kata-kata yang baik dan yang mulia, yang bijaksana, yang menghormati mereka. Ini yang dikatakan anak yang soleh. Okey. Wahfidh lahum janahadzul. Dan apabila mereka dah tua, wahfidh lahum jahannamul, awak lembut, tundukkan. Makna tunduk ni hormati mereka. Kita tak boleh rasa saya ada master, saya ada PhD, saya lebih baik daripada bapak kita. Tidak. Kerana mereka lah awak berjaya. Kadang-kadang kita ada syarikat kan, kadang-kadang kita lupa nak kasih mak bapak kita. Kita ada keuntungan.
Kan? Kerana mereka doa, atas merekanya doa lah kita syarikat kita berjaya. Kerana segala urusan dunia kita berjaya. Okay? Jadi apabila mereka dah tua, tundukkan diri. Kita maknanya tunduk ni bukan tunduk, maknanya hormati mereka. Okay? Dan bukan hormat saja, bukan kata yang baik dengan lembut. Okay? Maka kita digalakkan mendoakan dia. Aqullahumma apa? Rabbi firli warhamhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ya Allah, ya Tuhan kamu, ya Tuhanku, rahmatilah mak bapakku seperti mana dia menjaga saya atau macam mendidik kita waktu kita kecil dulu. Inilah anak yang soleh yang berperanan untuk melaksanakan tanggungjawab kepada mak bapak kita. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa dalam bab ni. Okay? Dalam hadis lain, pernah satu sahabat tanya, ya Rasulullah, sebaik-baik amal yang utama. Dia kata, ya Rasulullah, apa amalan yang baik, yang utama, yang Allah suka? Dia kata. Kalau agak-agak kita dengar hadis ni, kita guna pakai, cukuplah. Kita dah dapat dah. Cuma kadang-kadang kita lupa. Kita kalau bekerja, kita suka bos kita kasih bonus 15 bulan, 6 bulan. Macam Sheng Siong dah apa? Dia bonus 6 bulan dahsyat. 6 bulan. Wah, Sheng Siong kasih dia punya ni. Wah. Sebagai pekerja kita happy. Betul tak? Bos kita kasih 6 bulan, majikan kita kasih sebulan atau dah ada bonus. Ini Allah kasih lebih bonus pada bonus ni. Lebih daripada bonus. Dunia akhirat tak nak ke? Itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia kata? Sahabat kata, ya Rasulullah, apa amalan yang utama yang aku nak dapat? Kalau amalan utama yang disukai Allah, maknanya bila kita laksanakan, alhamdulillah, syurga kita dapat. Nampak? Apa dia kata? Pertama, as-salatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktu. Mana waktu salat masuk je, habis qamat je, terus kita solat. Tak tunggu-tunggu lagi. Saya pernah jumpa satu ustaz ni lah, dekat Singapura juga. Dia selalu tak lepas solat tepat pada waktu. Maknanya dia tak suka lengahkan solat. Macam kita kadang-kadang, nantilah sekejap kita ada kerja, kita ada something yang nak buat, kita lengahkan solat. Betul tak? Tapi ustaz ni saya lihat dia tak pernah. Sampai gitu sekali Allah berikan dia nikmat, alhamdulillah, kehidupan dia mewah. Kenapa? Dia tak belakangan Allah, Allah tak belakangan dia lah. Sebab tu dia kata dalam hadis, ihfazillah yahfazak. Kau jaga hak Allah, Allah jaga hak engkau. Ini hadis Rasulullah SAW. Apa hak Allah? Salat dah. Hak Allah lagi? Puasa. Hak yang 5 tu lah. Hormat rumah tangga, hormat apa, ibu bapa tu hak Allah juga. Sebab tu Allah kalau murka pada orang yang tidak menghormati mak bapak. Kau jaga hak Allah, Allah jaga hak engkau. Jadi ustaz ni tiap-tiap sampai saya, mai ustaz kita salat sewaktu. Kita masuk, kita salat. Saya pun terpanggil jugalah. Semangat naik lah kan. Sebab tu kalau duduk orang alim ni, ulama-ulama ni, kita terdorong kepada kebaikan. Sebab tu dalam hadis kata, siapa duduk yang orang yang baik dengan orang yang tak baik, seperti duduk orang baik seperti kita bau wangi kan. Duduk orang tak baik seperti kita bau kurang enak lah macam gitu. Ataupun kita dicari-cari baju kita seperti tukang besi macam itu, dia umpamakan dalam hadis tersebut. Jadi kata sahabat tu, Rasulullah kata, kalau kau nak amal yang terbaik, ialah pertama, as-salatu fi waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Nampak? Kan? Kita kadang-kadang tengah relax, tengok bola, alah, solat nantilah. Kan? Tengok Hindustan, tengok wrestling, tengok apa-apalah. Kadang-kadang kita terlelai dengannya. Kadang-kadang itu tak apa. Kita terlalai. Sekali terlepas solat. Mula lalai dah satu dosa. Kan? Terlepas solat dah 2 dosa dah. Dosa satu melambatkan solat, dan satu lagi terlepas waktu solat. Na'udzubillah min zalik. Ini biasa kita buatlah. Kan? Okay, jadi dia kata pertama, solat tepat pada waktu. Amal yang baik di sisi Allah. Yang kedua, albirru walidain. Hormatilah ibu bapa kamu. Berbaktilah kepada mak bapak kamu. Sekarang mak bapak kita dah tak ada. Jadi kita berbakti. Kita boleh bakti. Bacakan ayat Quran, niatkan untuk dia. Sedekahkan nama dia, wakafkan untuk dia. Okay. Jalinkan silaturahim antara kawan-kawan dia, saudara mara kita. Kita boleh bantu mak bapak kita di alam barzah sana. Nampak? Okay. Tapi kadang-kadang kita lihat bila mak bapak kita meninggal, hartanya kita kebas. Lepas tu lupa nak buat hajikan dia ke, badal haji ke, wakafkan dia. Tak apa, kita enjoy mak bapak kita kat bawah sana. Ya Allah, terpekik terpelulung.
Tunggu doa anak yang soleh, tapi anak yang soleh tak ada, anak yang taleh ada. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang kedua tadi, amalan yang terbaik dia kata insya-Allah ialah bir walidain, ataupun kita menghormati ibu bapa kita atau menjaga kebajikan dan seterusnya. Dan yang ketiga, amal yang baik dikatakan al-jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Okey. Jadi kalau kita sekarang dengar seruan jihad, kita pergi, ataupun seruan orang nak membuat something kebaikan, itu pun salah satu jihad juga. Boleh. Masjid Mujahidin, ni contoh. Nanti saya cakap, ingat, betul ke Ustaz? Sampai ni contoh. Masjid Mujahidin memerlukan volunteer untuk mengemas, misalnya membersih-bersihkan masjid. Siapa yang nak ni? Okay, kita tak ada kepakaran, tak ada duit nak infak kan, nak tahu nak buat apa, dengan amalan kita. Dengan kita punya tenaga yang kuat untuk kita berbakti, dan kita niatkan supaya dengan berbaktinya aku kat sini, pahala ni sampai lagi sisi ibu bapa aku yang telah pergi meninggal kita. Itu bersampai juga. Itu salah satu contoh lah kan. Jadi pun kira jihad juga. Walaupun dikatakan, mana Ustaz jihad? Yes, lagi kita untuk berbakti kepada Allah, insya-Allah. Dan kita kalau nak jihad, mati syahid, waktu saya nak mati syahid, semua nak mati syahid. Siapa nak mati syahid kat sini? Tak ada orang angkat tangan. Mana tak ada orang kata syahid lah. Nak mati syahid, sekarang tak ada perang. Boleh, kita boleh mati syahid. Sebelum tidur kita niat, ya Allah, matikanlah aku daripada syahid. Mati syahid, jihad fisabilillah. Niat kita. Tapi kalau betul terjadi besoknya mati, syahidlah kita dapat. Kan senang. Jadi kita lihat 3 amalan tadi yang dikatakan baik di sisi Allah SWT. Dan tadi disambung tadi, wa fi riwayatilahuma jaa rajulun fasta'zan najwi. Datang pula satu lelaki, sama juga hadis dia, ada 2 hadis yang riwayat ni berbeza tapi maksud dia sama. Yang mana datangnya seorang minta izin pada Rasulullah untuk berjihad. Kata Rasulullah, mak bapak engkau hidup, ya masih hidup, maka berjihadlah. Pada mereka berdua tu ada kau punya jihad. Dia kata Rasulullah. Jadi kita lihat dengan hadis yang pendek tu, kita dapat merangkumi kelebihan menghormati mak bapak. Kita berbakti kepada dia. Kita belum terlambat untuk berbakti kalau mak bapak kita masih ada. Kadang-kadang ialah kita sebagai anak ni kan, ialah kita tahu mak bapak apabila dah makin berumur, makin tua dia akan jadi jadilah jadi macam budak-budak lah. Jadi itu kita kena sabar dengan keadaannya. Tapi saya lihat ramai rata-rata yang menjaga mak bapak kan, kehidupan dia alhamdulillah. Saya lihat. Saya sendiri tak dapat nak jaga mak saya. Bapak saya dah meninggal lah. Tak dapat jaga mak saya. Saya nak jaga, bukan tak nak. Tapi mak saya suka tinggal kepada rumah adik saya. Saya tak ada peluang lah. Cakap alamak. Kalau dah dapat kan best. Tapi siapa yang ada peluang untuk jaga mak bapak, silakan. Saya pernah dengar satu cerita pada kawan saya, pada kawan dia. Dia pernah kata dengan kawan dia, kau suka ke mak bapak kau datang rumah? Dia kata, why? Tak boleh ke mak bapak kita datang rumah? Kan tak ada privacy ke nanti suami kau ke? Nampak begitunya thinking saya dengar. Masya Allah. Macam gini pemikiran pun ada kat Singapura. Orang kita juga. Kan leceh nanti mak bapak kau datang, pergi rumah kau, anak kau tak ada privacy, suami kau tak ada privacy. Saya dengar, ada juga macam gini kau lah. Nampak. Saya terpanggil untuk cerita sebab apa? Sebab tajuk yang kita kupaskan tentang mak bapak. Jadi kita lihat kalau dia tahu kepentingan, kelebihan, nikmat yang diberikan oleh Allah bila kita menjaga mak bapak kita, kebaikan yang kita buat yang dibalaskan oleh Allah SWT, dia bapak kita kan, kita apabila kita berbakti doa kita, dia tak akan berfikiran macam itu. Dia kata apa? Tak ada privacy. Mak bapak datang tak ada privacy. Apa salah? Itu belum datang, belum tinggal lagi. Kalau tinggal tak tahu macam mana. Rasa macam neraka bapak dia rasa kan. Kerana tidak dialu-alukan oleh anak. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kalau ada mak bapak kita, Pak Jemaah, kita cuba kadang upaya berbakti kepada dia. Tak apa, kita tak dapat jumpa, kita call. Sekarang senang apa? Call, video call semua ada. Dulu tak ada. Sekarang mak-mak pun dah canggih, nenek-nenek pun dah canggih kan. Kadang boleh tengok video call. Call atau tak ada video call pun, call telefon pun tak apa. Yang penting kita dengar suara mak bapak kita. Okay? Semoga lepas tu kita minta ampun mak. Kalau bulanan kita tak kasih. Kalau boleh kasih. Sebab makin kita beri, makin Allah memberi lebih pada kita. Jangan lupa, mak bapak tak mengharapkan bulanan yang kita kasih.
Tapi dia mengharapkan kita kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita kasih dia ambil, dia tak apalah, dia tahu masalah anak dia. Tapi sebagai anak, tanggungjawab kita untuk memberikan sedikit sedikit yang kita ada pada mak bapak. Itu pun kita tak boleh balas pun jasa yang telah diberikan mak bapak kita kepada kita. Sebab tu dalam hadis lain ada mengatakan, jumpa satu orang, ya Rasulullah, aku dah bawa mak aku jaga mak aku sakit sekarang. Aku dari Madinah dah encang mak aku, dah dokong mak aku, encang lah, dokong, jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah saya buat haji, tawaf, saya sa'i, saya mandikan dia, saya apa semualah siapkan dia. Adakah aku dah balas jasa mak bapak aku? Atau mak akulah, dia kata. Dia kata, tidak terbalas satu detik nafas yang mak bapak engkau lahirkan kau, mak engkau lahirkan kau pun kau tak boleh balas dengan amalan tadi. Orang nampak berapa tinggi amal berapa tinggi nilai yang diletakkan oleh Allah SWT tentang amalan ataupun martabat mak bapak kita di sisi Allah SWT. Jadi saya seru kepada para jemaah yang masih ada lagi mak bapak, kita berbaktilah, kita masih ada peluang untuk kita berbakti pada dia selagi hayat mereka masih ada. Tapi yang kalau tak ada, jangan bersedih. Kita boleh bantu mak bapak kita untuk kita membaca Al-Quran, sedekahkan kepada dia, dan apa-apa yang amalan baik kita niatkan untuk dia, kita wakafkan dia. InsyaAllah amalan tu, pahala itu akan sampai kepada si fulan dengan berkat amalan anak yang soleh yang masih ada di dunia ini. Jadi saya rasa di situ tazkirah kali ini, insyaAllah minggu akan datang atau esok kita akan sambung tazkirah lain. Kalau insyaAllah kesempatan saya ada, kita akan sambung tentang amalan ataupun dikatakan berbakti kepada bapa ataupun menyambung silaturahim. Saya rasa sampai situ saja. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada diri saya dan kelemahan saya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan tasbih kafarah, dengan surah wal asri, dan kita berdoa semoga kita termasuk dalam rahmat Allah insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah ma yuqarribuha minal qawli wal amal wan niyyati wal i'tiqad wa na'udzu bika minan nar ma yuqarribuha minal qawli wal amal wan niyyati wal i'tiqad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairu fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana wa ta'alimana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.